اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi, sentiasa dan terus atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah kekalkan, bahkan nikmat yang Allah kembalikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah kekalkan nikmat itu, Allah tambah lagi. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saya kira ya, kita dapat menyambung semula pengajian hadis yang fokuskan kepada hadis-hadis rumah tangga Nabi SAW, yang kali terakhir kita bertemu pada bulan Mac sebelum PKP. Alhamdulillah, ini nikmat Allah kembalikan kepada kita. Mudah-mudahan datangnya kembalinya dengan kita meraihkan lebih seronok, tuan-tuan. Baik, malam ni kita masuk semula pada muka surat menyambung babak ke-25, muka surat 79. Nak habis dah. Kita masih lagi di bab 1. Buku ada 4 bab kesemuanya. Bab 1 dengan tema hadis-hadis kerenah rumah tangga yang dilalui oleh Nabi SAW. Kita dah masuk ke babak yang ke-25, tuan-tuan. Sikit lagi, kemudian baru kita masuk ke babak yang kedua. Untuk nak dapat manfaat yang lebih lagi, tuan-tuan, siapa yang boleh ada buku kita mengaji berkitab, kemudian nak tambah lagi manfaat, tuan-tuan, standby buka Quran boleh. Lepas ni kita akan pergi ke Quran. Siapa yang nak manfaat lagi lah, boleh Quran. Sebab kita akan pergi baca surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ada kaitan dengan kita ni. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, boleh je semua dah ada. Muka surat 79. Aisyah dan Hafsah menyakat Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsh wa yamkuthu 'indaha فوطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. عرفنا hadis sahih dari Al-Bukhari. Maksudnya Sayyidatina Aisyah menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumah Zainab binti Jahshin, dan agak lama Nabi di situ. Maka aku dan Hafsah pun berpakat bahawa siapa saja antara kami yang Nabi jumpa selepas ini, maka dia mesti katakan kepada baginda, adakah awak baru makan maghafir? Sungguh kami baru maghafir daripada awak. Kemudian hal itu dilakukan, dan apabila ditanyakan kepada Nabi SAW hal demikian, Nabi jawab, tak, saya minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Saya tidak akan minum lagi selepas ini. Dia bersumpah. Tapi jangan beritahu hal ini kepada sesiapa pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab tafsir dalam bab surah Tahrim ayat 1. Juga Imam Bukhari letak dalam kitab Sumpah dan Nazar bab jika mengharamkan makanannya. Hadis yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, kita berhenti setakat itu. Hadis yang kedua dia memberi, baik kita baca juga, tuan-tuan, penting. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa pada satu hari Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahshin, lalu minum madu di situ. Maka aku dan Hafsah berpakat bahawa siapa saja antara kami yang ditemui Nabi selepas ini, hendaklah dia berkata, sungguh saya terbau bau maghafir. Awak baru makan maghafir ke? Kemudian Nabi menemui salah seorang daripada mereka berdua. Beliau pun berkata kepada Nabi sebagaimana yang dirancang. Lalu Nabi menjawab, tidak, saya minum madu sahaja di rumah Zainab binti Jahshin. Saya tidak mahu lagi meminumnya. Maka turunlah ayat, ya Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa kau haramkan sesuatu yang telah diharamkan Allah? Sehingga ayat, in tatuba, jika kamu berdua. Ini surah Tahrim ayat 1 hingga 4.
merujuk kepada Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Adapun ayat yang berikut yang ketiga, dan ketika Nabi berkata secara rahsia kepada sebahagian isterinya, surat Tahrim ayat ketiga, merujuk ucapan Nabi, saya minum madu sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita baca terus babak ke-26, dia melengkapi kisah ni. Tuan-tuan baca muka surat 82. Lepas ni baru kita huraikan. Boleh tuan-tuan? Saudah tajuknya asal surah 26. Saudah dan Safiyah pun terlibat menyakat Nabi. Dalam hadis sebelum ni dua wataknya. Dalam riwayat yang berikut ni yang terlibat. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wa yuhibbul asal. Jadi setakat itu saja kita baca terjemahannya. Sayyidina Aisyah bercerita, Rasulullah sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Menjadi kebiasaan selepas usai salat asar, baginda akan menziarahi ke semua isteri baginda dan mendekati mereka. Suatu ketika atau suatu hari ketika menemui Hafsah, riwayat sebut Hafsah, yang riwayat sebelumnya kita sebut Zainab. Bincang hal ini sebenarnya Zainab tuan-tuan. Lama pula baginda di rumahnya berbanding kebiasaannya, maka aku segera menyelidik. Aisyah kata, rupa-rupanya ada seorang perempuan kaumnya menghadiahi Hafsah satu jak madu. Jadi beliau menghidangkan minuman itu pula kepada baginda. Aku pun berkata, Aish, kita kena helah Nabi ni, kita kena sakat Nabi ni. Kemudian aku memberitahu hal ini kepada Saudah. Aku berkata, nanti Rasulullah menemui awak, ketika baginda mendekati, katakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, awak makan maghfirkah? Tentu baginda akan kata tidak. Lalu katakan kepadanya lagi, habis apa yang berbau ini? Sebabnya Rasulullah sangat menjaga supaya dirinya tidak berbau sesuatu yang tidak enak. Selepas itu baginda mesti berkata pula, Hafsah baru hidangkan saya minuman madu, maka katakanlah kepada baginda, barangkali lebah-lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Aisyah kata, saya akan cakap macam tu, awak juga akan cakap macam tu ya. Safiyah, masih tak ada amal kan? Ada Sayyidatina Aisyah, ada Hafsah, ada Saudah, ada Safiyah. Maka tak kala Nabi menemui Sayyidatina Saudah, beliau melaporkan, beliau cerita balik, demi zat yang tiada Tuhan selain dia, nyaris-nyaris saya hendak katakan terus kepada Nabi bahawa awak ya Aisyah suruh saya katakan sekian. Walhal ketika itu baru Nabi baru sampai, baru masuk pintunya, kerana takut kepada awak, tak jadi katalah. Selepas itu ketika Nabi mendekati saya pun berkata, wahai Rasulullah, awak makan maghfirkah? Baginda menjawabnya tidak. Habis apa berbau ini? Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Diulang yang berlaku tuan-tuan. Barangkali lebah-lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Selepas itu Nabi menemui saya pula. Saya ni Aisyah. Lepas Nabi jumpa Saudah, Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah pula. Saya pun katakan perkara yang sama. Lepas Nabi jumpa Aisyah, Nabi pergi jumpa Safiyah pula. Safiyah pun kata benda yang sama. Kemudian setelah sekali lagi baginda berjumpa Hafsah, yang lebih tepatnya Zainab, beliau bertanya, wahai Rasulullah, maukah saya hidangkan air itu lagi? Baginda menjawab, saya tak mahu, saya dah tak nak. Selepas itu Saudah berkata, subhanallah, kita telah mengharamkan madu kepada Nabi. Aku segera berkata, Aisyah kata, shh, diam. Hadis Al-Bukhari, kitab helah, bab larangan helah dalam pernikahan. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis riwayat kita baca ini menunjuk satu, kita baca pun jelas itu ni. Dan kisah ini, babak rumah tangga ini sangat mustahak, sangat penting. Kenapa penting tak penting kita sebut? Dalam banyak-banyak babak yang kita baca sebelum ni, babak ni ada dalam Al-Quran. Dan Quran itu dibaca oleh umat Islam, dibaca oleh orang beriman dulu, kini, sampai akhir zaman nanti. Jadi kita tengok surat Tahrim nanti kita pergi. Sebelum tu kita nak urai sedikit situasi dia. Baca tu tuan-tuan dah faham dah. Pertama kita kena jelas kebiasaan Nabi. Nabi berpoligami. Kita tahu kan, era Madinah Nabi berpoligami. Menjadi rutin Nabi SAW, setiap kali lepas solat asar, Nabi akan pergi ziarah rumah isteri dia. Isteri dia dekat-dekat semua kan. Nabi akan ziarah, tanya khabar.
Dan ada juga sebut tadi, dan baginda akan mendekatinya, itu bahasa kiasan. Nabi akan orang kata bergurau senda ni tanpa watak, tanpa apa berjimak kan. Itu kebiasaan Nabi, rumah seorang. Dan akhir sekali Nabi akan berhenti di rumah isteri yang Nabi akan bermalam pada malam itu. Ini rutin Nabi SAW. Jadi nak jadi cerita berdasarkan riwayat ini, hari itu Nabi buat dan rutin tu. Cuma sampai di rumah Zainab, kebetulan ada orang hantar 1 jug air madu. Zainab hidang air madu tu, dan Nabi, sebagai Sayyidina Aisyah kata, Nabi ni suka benda manis dan suka madu. Yang ni ada isu lah tuan-tuan. Betul, Nabi suka madu, suka manis. Tapi adakah kita boleh umumkan? Sebab ada orang kempen dia buat aiskrim. Ada kempen sunnah Nabi makan aiskrim. Sebab apa? Aiskrim manis. Nabi suka manis. Dalam riwayat lain kita akan jumpa Nabi suka benda sejuk. Betul. Nabi suka benda sejuk, Nabi suka benda zaman dulu lah, mana air sejuk kan, benda manis, madu. Tapi adakah kita boleh umumkan, oh kawan ni buat aiskrim, memang aiskrim sejuk, mana kata Nabi ni sunnah Nabi makan aiskrim. Kita kena beringatlah benda hal ini. Tak mudah-mudah kita ni, dia buat andaian kalau Nabi ada pada zaman ini, Nabi akan pakai aiskrim. Allah. Jadi kita beringat, jangan mudah. Apatah lagi dia gunakan itu untuk ada perniagaan, itu jadi isu lagi. Baik, jadi itu kebiasaan, dan kebiasaan itu diketahui oleh isteri Nabi SAW. Nak jadi cerita tadi, sampai di rumah Zainab, orang kebetulan ada hidangan itu. Nabi memang enjoy lah malam petang tu. Terlebih lah pula lewat sikit Sayyidina Aisyah yang agak particular, agak kata teliti dalam hal ini. Biasa dia boleh ukur dalam masa ni. Kalau Nabi start sini rasa dalam 10 minit, kemudian 10 minit kan, nak sampai giliran dia tu. Tapi lama macam Nabi pada kebiasaan. Kat mana Nabi ni? Tu dia berselidik tu. Dia berselidik, tengok Nabi masih ada di rumah Zainab. Baru tahu cerita yang tadi kita baca tadi, ada orang hantar makanan. Zainab kata, Sayyidina Aisyah kata tak boleh jadi ni. Kalau dibuat begini lagi lepas ni, makin lambat makin apa. Itu asas dia. Jadi kita bincang dengan madu-madu dia, Hafsah bincang juga dengan Sayyidatina Saudah dan Safiyah. Kita kena rancang macam ni. Rancang, sebut katakan Nabi. Nanti lepas Nabi habis duduk di rumah Zainab, Nabi datang ke rumah kita masing-masing, nanti kita pakai cakap macam ni. Kita bincang tu, cakap Nabi minum maghafir. Maghafir ni apa tuan-tuan? Saya buat carian. Maghafir ini ialah getah pokok yang sekarang ni, yang produk dia Arabic gum. Arabic gum tu dia datang tu dia beli getah pokok. Ada satu pokok apa di tengah-tengah padang apa tu. Bila getah tu dia keluar lama, dia mengeras kan. Jadi itu antara bahan yang lebah-lebah dia akan orang kata hisap kat situ, masa mula-mula keluar dia akan hisap. Apa yang terjadi kalau lebah dihisap getah pokok yang masih fresh itu, dia tu dia balik sarang, dia ada proses apa tu. Biasanya madu yang dihasilkan oleh sarang yang mengambil daripada maghafir itu, dia ada kesan bau apabila orang makan. Sebab itu kalau kita bau, kita tak ni, tapi masuk dalam mulut dia keluar bau. Macam kita makanan kita petai, jering ya. Kita bau ni tak ada apa, tapi kita mak kunyah, dia keluar bau. Begitu, maghafir begitu. Jadi lebah tu andainya begitu. Proses madu yang dihasilkan mungkin mengambil daripada getah pokok itu, lalu siapa yang makan madu yang sarang lebah tu buat tu, dia akan keluar madu. Dan Nabi SAW terkenal seorang sangat menjaga oral hygiene, kebersihan mulut ini. Bukan sekat bersih tapi bau. Tuan Rasulullah ini banyak benda kita boleh belajar nanti. Lalu orang kata kelebihan Nabi ini dimanfaatkan oleh kulit untuk perkenalkan Nabi. Jadi Sayyidina Aisyah lebih bijak tuan-tuan. Dia kata macam ni, kita buat dialog, buat hilah dengan Nabi SAW. Dan anak-anak ni kan,
Nabi datang ke Rasulullah, bau marafir, bau busuk tak sedap. Nabi tak boleh orang kata macam tu. Dia punya lah jaga kebersihan mulut dia. Ini antara sunnah Nabi, dan ini betul sunnah Nabi. Nabi sebelum nak masuk rumah, Nabi gosok gigi ya. Ini sunnah tuan-tuan Allah. Kita balik kerja, balik dari jauh, nak masuk jumpa ahli keluarga kita, first yang ni ialah mulut. Nabi SAW duduk berdiri sampai tak jadi masuk rumah, duduk berdiri depan pintu, dia gosok gigi kan? Nak jumpa isteri. Ini Nabi SAW, sunnah Nabi. Nabi sangat jaga. Tiba-tiba orang kata Nabi bau, oi tak senang duduk Nabi. Nabi bercakap, tak, saya minum madu gini. Tak apa, pergi rumah seorang, pergi rumah kedua kata macam tu juga, pergi rumah ketiga kata macam tu juga, pergi rumah keempat macam tu juga. Confirm lah pada Nabi confirm memang betul tu. Madu yang aku minum yang Zainab hidang ni apa berbau ni ada marafir. Dan kemuncaknya Nabi SAW sampai kata, saya tak nak minum lagi, saya tak nak makan madu lagi, sebab tak tahu madu zaman tu ialah sumbernya daripada pasir datang, boleh jadi benda sama kan. Jadi Nabi SAW kata, saya sejak pada hari ini saya tak nak makan madu lagi. Dan ini tuan-tuan besar, kita nampak macam remeh saja, tapi besar pada hayat Nabi SAW. Zaman itu zaman pensyariatan. Apa yang saja Nabi sebut, apa yang saja Nabi buat, boleh jadi hukum tu mengiyakan atau hukum tu melarang. Apa Nabi kata aku tak nak minum madu, dia boleh jadi hukum haram. Nabi mengharamkan atas diri dia madu. Sebab tu Allah tegur tuan. Kita ingat juga kisah Nabi SAW tak keluar tarawih. Sebab apa? Zaman pensyariatan. Nabi bimbang, kalau keluar nampak macam semangat keluar tarawih tiap malam ni, mungkin turun selepas pada ayat yang mewajibkan tarawih. Itu zaman pensyariatan. Begitu juga siwak. Nabi nak sebut tapi Nabi tahan. Kalau aku sebut ni jadi wajib. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salah. Kalau tak kerana aku fikir-fikir nanti musah pula umat aku, mesti aku suruh bahawa setiap orang kena bersiwak, gosok gigi sebelum setiap kali nak solat. Nabi sampai cakap macam tu. Sebab apa saja Nabi keluar surah, dia akan jadi syariat. Sama juga dalam hal ini, Nabi kata Nabi tak nak madu tu jadi ni. Dan ini Allah tegur. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini dia habis kita baca kat sini kan, habis Nabi sebut macam tu, tapi selepas pada itu berlaku peristiwa, iaitu isteri Nabi, apabila Nabi kata Nabi tak nak makan madu lah, Nabi pesan. Ketika itu Nabi berada di rumah Hafsah. Ada mungkin mana kata dalam turutan ni Saudah, Safiyah, Aisyah, last sekali mungkin Hafsah. Kat situ Nabi kata aku tak nak makan lah. Nabi pesan kat Hafsah, jangan cakap, jangan beritahu. Sebab apa tuan-tuan? Apa saja yang Nabi buat selain zaman pensyariatan. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi sangat cana nak ikut Nabi SAW. Kalau Nabi tak buat, mereka tak buat. Itu macam Maimunah, Sayyidatina Maimunah, dia sangat particular bab cita rasa ni. Dia tengok Nabi makan apa, dia makan. Dia tengok Nabi tak makan, dia tak nak makan, dia jaga. Dan Nabi tak nak orang susah-susah. Nabi tahu orang nak ikut dia, tapi apabila orang tahu, nanti orang tak makan madu. Padahal benda tu bagus, Al-Quran sebut kan. Nabi pesan ke Hafsah, jangan bagi tahu, jangan bagi tahu siapa-siapa. Tapi begitulah kita dalam keluarga pun macam tu juga kan. Kita sembang kat isteri atau isteri sembang kita, abang bagi tahu orang lain, kita bagi tahu juga. Kita pesan kau jangan bagi tahu orang lain. Panggil sama kan. Jadi Hafsah beritahu kat orang. Dia beritahu kat Madu, dia kat Aisyah, beritahu kat Saudah. Jadi semua isteri dia beritahu. Dan hal ini Allah SWT letakkan dalam Al-Quran. Allah tegur Nabi dan juga tegur para isteri Nabi SAW. Apabila turun ayat surah At-Tahrim, tuan-tuan, Nabi sangat terasa. Berlaku lagi satu orang kata kerenah rumah tangga, Nabi cerai ke isteri. Berlaku okay. Dalam Nabi juga pernah bercerai, tuan. Nabi cerai ke Hafsah atas sebab kesilapan Hafsah ini, tuan-tuan. Nabi cerai, cuma dia ada ending dia tak berhenti kat situ lah. Allah suruh Nabi rujuk balik Hafsah, Nabi rujuk balik jadi suami. Jadi semua tuan-tuan
Setiap apa yang berlaku pada Nabi, saya ulang dan ulang, dia bukan nak sama macam kita, tapi di sana ada pengajaran. Umat ada kali umat dia bercerai, dia akan boleh rujuk Nabi SAW. Begitu tuan-tuan, itu asbab dia. Baik, daripada riwayat ini kita nak bawa ke Al-Quran. Siapa nak manfaat lebih boleh buka Al-Quran tuan-tuan. Surah At-Tahrim. Nak kata tuan-tuan, Quran ni ialah panduan hidup manusia yang sangat kata hebat. Cuma kita boleh cakap Quran ni panduan hidup, tapi kita jadikan tidak panduan hidup, kan? Itu isu dia. Quran saya tengah buat kumpul sekarang ni ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran, banyak yang terlepas pandang tuan. Kita katakan Al-Quran ini manual kehidupan kita, tapi adakah kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam menghadapi, dalam melalui manual, melalui kehidupan ini? Dan kehidupan kita tuan-tuan secara perbandingan dia, kalau kita mengambil standard umur Nabi SAW, Nabi kita umat Islam ni tuan-tuan, bukannya orang kata apa, ini ada tuntutan, tapi isyarat tuan-tuan. Kita nak minta panjang umur ke apa sebagainya, atau kita nak rancang kehidupan kita apa semua tuan-tuan, kita letak umur sampai umur 63 tuan-tuan. Mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu, semua kita tahu, tapi kita rancang sampai umur 63, sebab itu umur Nabi SAW. Jadi apabila hal ini berlaku, setiap kali apa kita sambut hari jadi, insya-Allah sambut hari jadi orang kaki apa semua kan, kita kena ukur berapa lagi umur kita berbaki. Kita kena nak ukur tu, kita kena tahu kita nak berhenti kat mana. Jadi kita jadikan umur Nabi itu sebagai orang kata standard dia 63. Aku sekarang ni umur 40, mana kata ada 23 tahun lagi fajar umur tuan. Lebih alhamdulillah bagi dua untuk ni, kurang kita lagi beringat lah tuan umur Nabi. Jadi dengan umur Nabi ni juga tuan, dia jadi ukuran untuk kita nak tahu dalam kehidupan ini kita ni banyak masa bujang atau banyak masa berkeluarga. Nabi SAW mula berkahwin ataupun memulakan dunia rumah tangga pada usia 25 tahun. 25 tahun sampai 63 tahun. Berapa tahun tuan? 23, 33, 43, 53 ke 25, 35, 35, 40, 55, 40 lebih 40 lebih tahun, berbanding dengan umur bujang Nabi 25 tahun. Bujang tu tolak pula umur kanak-kanak tak tahu apa semua kan. Jadi kita ni normal kita ni tuan-tuan, kehidupan banyak kita dalam fasa berumah tangga. Soalnya, adakah pernah kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kita menghadapi rumah tangga? Tak ada. Soalan ni untuk saya sendiri tak fikir, tak ada juga walahan Quran ni panduan kita kata. Apabila kita baca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan memang banyak panduan rumah tangga. Kalau kita, dan Ustaz kat mana Ustaz ada ayat sebut sini? Banyak tuan. Cuma kita belajar baca Quran tu boleh baca dengan kita faham kan. Paling mudah tuan ambil kisah para nabi tuan. Kisah para nabi ialah kisah kekeluargaan. Saya baca semula, bukan nak kata saya lebih tahu tuan. Baru baca semula sekarang berpuasan. Kisah nabi, setiap kali kita baik sebutlah nabi apa, Nabi Ibrahim apatah lagi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman apatah lagi. Dia kisah kekeluargaan tuan. Setiap nabi ini Allah buat model-model yang khusus untuk kita ni. Sebut tuan macam-macam. Saya sebelum saya kongsikan dalam Quran sebut pasal ada keluarga, pasangan suami isteri baik, suami isteri jahat, suami baik, isteri jahat, isteri jahat, suami baik. Ada dalam Quran model kehidupan tuan. Bukan setakat itu tuan. Quran juga sebut pasal ibu tunggal. Ada. Siapa? Ada dua model. Maryam. Yang kedua mak Nabi Musa AS. Cerita Nabi Musa lagi menarik tuan. Masuk cerita Nabi Musa, yang mana Nabi Musa adalah kisah Nabi yang kisah paling banyak dalam Al-Quran. Tak lari daripada kisah keluarga, kisah dia dengan mak dia kan. Ayah dia tak cerita. Itu ulama kata mungkin Nabi Musa ni ayah dia tak ada sejak kecil. Mak dia. Kemudian siapa? Kakak dia.
Kakak dia yang turut apabila mak dia lepaskan buayan bekas dia tu kan, sampai ke rumah istana Firaun tu. Siapa dia yang turut, yang ekori tu? Kakak dia. Cerita pasal kakak tu, mak kakak. Kemudian Nabi Musa ada adik pula, Nabi Harun. Tuan-tuan Allah. Dan ulama bincang, Allah kata tidak ada atas muka bumi ni adik-beradik yang paling beruntung lebih daripada Nabi Harun. Sebab apa? Sebab dia abang dia Nabi Musa tu, dia recommend kat Nabi, ayat kita lah, dia recommend kat Allah SWT jadi Nabi adik dia. Ini contoh model adik-beradik terbaik. Nak buat projek dakwah, projek apa, dia tak cari orang lain, cari adik-beradik. Ini Nabi Musa. Ulama puji kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tu. Dan dia tak sembunyi, dia tahu adik dia lebih baik. Dia cadar pada Allah SWT. Wa afsahu minni, ya Allah, dia lebih fasih daripada aku, lebih petah bercakap. Walhal mula-mula turun wahyu, turun arahan kepada Nabi Musa saja dari Nabi, tapi dia lebih tarik adik dia. Ini beruntungnya Nabi Harun. Tak lari tuan-tuan, kisah keluarga, kisah para Nabi ni tak lari daripada kisah keluarga, kisah rumah tangga. Ya tuan-tuan rahmati Allah, kita kena tengok dengan surutan itu. Baik, kita masuk surah At-Tahrim. Tuan-tuan, surah At-Tahrim ada kalau ada muka surat 560. Nak baca, nak katanya dalam Al-Quran ni banyak rumah tangga dan banyak kisah Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini nida atau seruan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat saja yang Allah seru dengan ya ayyuhan nabi. Maksud penting, khusus. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Mengapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Merujuk pada kisah tadi, Nabi Muhammad tak nak minum madu tu, dia jadi senjata haram. Allah tegur Nabi SAW, wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Ini pengajaran berbicara tentang hukum penting tuan-tuan. Kita dalam kehidupan ini, bab makan minum ialah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia boleh pandai-pandai kata halal, kata haram. Itu perbincangan dia panjang. Kita tak nak makan, satu hal kita lah. Tapi untuk kita kata tak boleh makan haram, itu bahaya. Sebab segala kehidupan atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah izinkan makan atas izin. Kita nak makan haiwan apa tu dengan izin Allah Ta'ala, sembelih dengan baca bismillah. Tiba-tiba mari kawan dia kata haram makan ni. Allah tegur. Ini apa? Tegur ini amalan jahiliah. Amalan jahiliah antaranya pada zaman Nabi, Allah tegur sa'ibah wal ham. Mereka ni ada binatang-binatang yang mereka haramkan atas diri mereka. Allah tegur. Kita tak apa sangat lah benda, tapi dia berkaitan dengan hak teritori Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab menghalalkan, bab mengharamkan ni hak Allah Ta'ala. Jangan pandai-pandai. Itu cerita dia. Jadi bab ni sensitif. Dan satu lagi nak sebut tuan-tuan, agama Islam ni agama Allah, bukan agama Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan. Kita tengok Kristian, nama agama tu dia attach kembali kepada orang kata penegak kan, Kristian. Buddha dia kembali kepada yang dikata asas, pengasas dia kan. Kalau kita nak kata pembawa dia, mesti akan pergi pada agama Muhammadian, boleh jadi kan, agama Muhammadi, agama Muhammad yang tak Islam, Nabi pembawa, Nabi Rasul semata-mata. Jadi Nabi sendiri bukan pandai-pandai Nabi nak halal nak haram tuan, atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak kena, Allah tegur. Sebab itu Allah tegur dalam hal ini, wahai Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi marḍat azwajik. Semata-mata kamu nak dapatkan keredaan para isteri kamu. Tadi kita nak tutup Nabi ni, nak kata nak jaga hati isteri Nabi ni. Yang tadi Nabi kata tak apa, tak nak makan dah apa madu. Itu Allah tegur, tabtaghi marḍat azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Hikmah tuan-tuan, apa yang berlaku pada Nabi SAW dalam rumah tangga Nabi, dalam kehidupan Nabi, yang pada kita ni ada mungkin nampak buruk sekaligus, tapi dia ada hikmah Allah Ta'ala. Dengan sebab ini turunnya
macam nak tebus nazar, tebus sumpah. Allah kata qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah dah fardukan, dah tetapkan cara kamu nak halalkan sumpah kamu. Nabi tebus sumpah dia, Nabi SAW, puasa dan sebagainya. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Ini saya kata Quran abadikan kisah ini. Dan ingatlah, tuan-tuan baca Quran wa'id, apa sebut wa'id maksudnya dan ingatlah. Maka kita kena ingat kisah tu, nak tuju pada kisah tu. Wa'id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaj. Dan ingatlah ketika Nabi SAW merahsiakan, suruh simpan rahsia ni daripada sebahagian isterinya. Peristiwa ni Hafsah, Nabi kata Hafsah jangan cerita ke orang lain. Hadis falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allah alayhi arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Kemudian peristiwa kita tak baca tadi kan, tak ada sebut tu. Lepas Nabi kata macam tu, Allah SWT turunkan khabar kepada Nabi SAW, kata Nabi bahasa isteri kamu dah cerita rahsia tu, dah buka rahsia tu. Tu kata falamma nabba'at bihi, dan ketika dia tu seorang isteri Nabi ni ceritakan hal ini, wa adhharahu Allah alaihi, Allah dedahkan, Allah beritahu Nabi, isteri kamu yang kamu suruh dia simpan rahsia tu, dia beritahu ke orang lain. Allah beritahu. Nabi sangat terasa hati. Kemudian Nabi panggil, Nabi cerita kat Hafsah ni, Hafsah sebab apa bagi tahu, kan rahsia tu. Allah sebut falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Maka tak kala Nabi ceritakan kepada isteri Hafsah kenapa bagi tahu ini, Hafsah kata siapa bagi tahu abang? Qalat man anba'aka hadha, siapa yang bagi tahu abang? Dia ada istilah yang bagi tahu kan. Nabi cakap qala nabba'ani al-alimul khabir, yang cerita ke orang lain bukan Allah al-alim al-khabir, Allah tu cerita. Tuan-tuan, jadi ini penting dalam bab jaga rahsia. Pengajaran untuk saya sendiri, mudah-mudahan tuan-tuan juga, benda rahsia tu dia bukan ingat mudah. Rahsia tu mungkin remeh je lah, orang tahu tak ada apa lah. Tapi dan apabila lawan kita, kalau pihak pasangan kita siapa kita pesan ini rahsia jangan bagi kita orang lain, kena jaga tuan. Ini yang daripada ayat yang Allah jaga. Hatta sekalipun dalam keluarga, dalam pasangan kita, yang banyak kita terlepas pandang. Saya isteri pesan jangan bagi tahu ke orang, kita pun nak bagi tahu juga. Hatta lah tak apalah bagi tahu kat mak, dan misalnya bagi tahu lah, kita kata tak ada apa. Tuan-tuan ini menjaga benda kecil je, tapi kecil mata kita, tidak sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat keempat Allah kata in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, dan sekiranya mereka berdua bertaubat kepada Allah, maka hati mereka cenderung untuk terima kebaikan. Allah sebut in tatuba, jika mereka berdua. Siapa mereka berdua ni? Yang ni kita baca tentu, kalau tuan-tuan ingatlah kuliah pertama kita baru ayat ni. Nabi pernah marah kat seorang isteri. Ibn Abbas tanya, dia tunggu setahun nak tanya apa, nak tanya Sayyidina Umar, siapa dua orang yang Allah SWT masukkan dalam ayat ini. Tunggu setahun nak tanya Umar, cari-cari pun jumpa, tanya siapa yang ni. Umar pun bagi tahu dua orang dalam yang Allah tegur dalam ayat ini, Aisyah, Hafsah. Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Hafsah. Allah tegur pada isteri Nabi, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, sekiranya kamu berdua bertaubat pada Allah, kesilapan tadi Allah terima. Wa in tawahara alaihi, sekiranya kamu berdua masih lagi duk berpakat, duk rancang nak mengenakan Nabi lagi, fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Allah akan jadi pembela Nabi Jibril dan juga orang mukmin baik. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahira. Asa rabbuhu in talaqakum, ini berikutnya tuan-tuan. Asa rabbuhu in talaqakum an yubdilahu azwajan khairan minkum. Boleh mudah-mudahan kalau dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ceraikan kamu, Allah akan gantikan isteri yang lebih baik, muslimat, mukminat, gini-gini.
Kemudian ayat yang ke-6 penting kan, Allah terus bagi seruan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuan-tuan, dia tuan-tuan biasa dengar kan ayat tu kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kan, wahai orang beriman, jaga, pelihara, selamatkan diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu, malaikatnya gini gitu. Itu kita biasa kan. Tapi kalau kita kembali ke konteks ayat, kat mana Allah letak pesanan ni, kita akan nampak lagi dahsyat tuan. Allah cerita pasal kekeluargaan Nabi ni, konflik gini lah sekali, wahai manusia, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Ending dia contoh Allah ni hurai orang panjang. Sebab tuan-tuan rasa tak Allah SWT mulai ayatnya Al-Quran ini sangat memberi perhatian pada keluarga kan? Ini kan cerita antar bukti dia, tapi kita tak rasa macam tu. Kita baca, kita tak nak rujuk, tak rasa ni, tak rasa pun Al-Quran, ayat Al-Quran menjadi penyelesaian, menjadi penyelesai kepada kalau berlaku konflik-konflik. Walau ada dalam Al-Quran. Dalam ayat lain Allah sebut wa asa an takrahun, apa dia sikit tak tengok, tak datang ayat wa asa an takrahun khairun. Takut salah baca kan. Maksudnya boleh jadi kamu tak suka sesuatu daripada pasangan kamu, boleh jadi Allah jadikan, bab lain Allah jadikan kebaikan yang banyak. Ada itu kan. Dia itu tujuan dia, nanti berlaku konflik, kita duk marah kat isteri kita, setahun dah 20 tahun kahwin, masak tak reti-reti, kita rasa yang tu, kita duk tengok yang tu. Dalam ayat tu Allah suruh ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tu ayat dia. Boleh jadi Allah jadikan pada diri pasangan kamu tu ada kebaikan lain yang banyak. Allah suruh tengok kebaikan. Memang kita tak nafi, Allah tahu kita hidup ni berpasangan apa isteri ni akan baik buruk dia, tapi yang fokus kita baik buruk. Kamu tak suka satu benda tu, ya, tapi ada kebaikan yang lebih banyak yang kamu kena tengok lagi kan. Reda benda tu. Yang banyak perceraian, banyak berlaku tuan, bukan sebab apa, sebab satu dua kesalahan yang kita nampak tuan-tuan Allah. Dan ini bukan berlaku kepada orang biasa tuan, berlaku juga kepada kita orang baik-baik, berlaku juga kepada aku lagi ustaz. Jadi kita belajar semua ni, mudah-mudahan jadi asbab menjaga pelihara keluarga kita. Saya dah lepas PKP ni ada 2 orang sahabat ustaz saya tak cerita dah lama bercerai tu. Ustaz, pasangan ustaz-ustazah, yang seorang anak 7, anak sulung dia 5 bulan bercerai tu. Ustaz, isteri dia ustazah. Dia lebih tamu, saya 5 orang anak, dia 7, orang lebih senior. Kita kenal dan cerita sebab-sebab pun kita tahu, tapi tak cerita. Nak kata ni ujian rumah tangga ni, tak siapa yang kebal. Saya di depan ni boleh jadi, dan dia ujian sepanjang hayat. Bukan kita kata aku dah lepas dah yang sembang pasal konflik itu 5 tahun awal perkahwinan. Tak tuan-tuan Allah. Kita tengok Nabi SAW, kita baca surah Al-Ahzab, berlaku konflik lagi tuan-tuan, Nabi hampir ceraikan ke semua isteri Nabi. Berlaku time bila? Berlaku time senang tuan. Ujian rumah tangga ni kadang lebih dahsyat ketika time senang, badai time susah. Nabi SAW dalam kehidupan Nabi di Madinah, dia ada 2 fasa. Fasa susah, fasa senang. Fasa susah, fasa mula Nabi sampai Madinah, sampailah pengusiran ketiga-tiga Yahudi, sampailah perang Khaybar. Tu fasa susah. Lepas perang Khaybar tuan-tuan, masuk fasa senang. Sahabat-sahabat Muhajirin diarahkan, diminta untuk serahkan balik tanah-tanah pada Ansar, dan masing-masing dia dapat harta tuan-tuan. Ketika itu, lepas tu berlaku hal ini tuan-tuan. Tuan-tuan, dah bunyi habis waktu azan. Kita bagi lalu waktu azan, insyaAllah kita sambung sikit atau buka soalan insyaAllah.
Allah. Ni nak letak nama apa je? Meja Fadilah. Silakan baca je. Baik. Boleh sambung sikit ni? Boleh sambung sikit ni? Boleh sambung sikit ni? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kalau ada soalan ke? Ada soalan? Kalau tak ada tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara sebagai melengkapi perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, ini ulangan poinnya dari dulu lagi, iaitu kita jadikan Rasulullah SAW, rumah tangga Nabi, sebagai standard dia. Dan apabila kita nak jadi macam tu, kita betul-betul kena memahami lah. Ada orang kata kita nak romantik macam Nabi SAW, tapi tak faham, tak tahu bahawa dalam rumah tangga Nabi tu ada hal-hal sebegini. Sebab itu dengan mereka letak standard itu, apabila berlaku konflik, ternyata dah tak ngam, dah tak ni, tak ada jodoh. Tak semudah itu tuan-tuan. Kita tengok Nabi SAW pun berlaku hal-hal ini. Yang kita katakan apabila pasangan menyakiti hati kita, maksudnya kita ni jahat, tak semudah tu tuan-tuan. Nabi juga baik, Nabi maksud terbaik, suami terbaik, tetap juga ada ketika disakiti.
hati oleh isteri sebagaimana kes ini. Ini benda biasa, tuan-tuan. Ini yang kita nak daripada kita belajar. Yang kedua, rahsia ketiga tentang jaga badan ni, suami ni kita, tuan-tuan. Saya tengok selalu kempen isteri sambut suami pakai cantik apa semua, kempen tu kan. Tapi sebenarnya kita buat sebelah, suami pun kena macam tu juga, tuan. Sebagaimana kita nak isteri kita cantik pada mata kita, sepatutnya suami juga kena usaha cantik atau handsome pada mata isteri. Ini amalan atau ini sangat difahami oleh Ibnu Abbas. Boleh kata walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dia terjemah, dia syarahkan ayat itu Ibnu Abbas. Sebab dia terkenal orang segak pakai cantik. Orang tanya sebab apa? Dia kata Allah sebut walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para isteri. Ini juga ayat rumah tangga. Bagi mereka para isteri, walahunna mithlu, sebagaimana yang menjadi tanggungjawab ke atas mereka. Ibn Abbas kata bagi isteri hal atau hak yang sama sebagaimana tanggungjawab ke atas mereka. Apa tanggungjawab ke atas mereka? Tanggungjawab ke atas mereka melayan suami, pakai berdandar cantik. Itu tanggungjawab dia. Apa hak dia? Hak dia sama macam tu juga, iaitu suami kena berdandar, kena cantik untuk diri dia juga. Itu walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Jadi Ibn Abbas kata, jadi aku pakai segak apa sepanjang masa ni mengamalkan ayat ini. Allah, tuan-tuan, Allah. Kita ni kita saja, kita nak kita je. Kita pakai pekat apa semua, duk rumah tak pakai baju. Saya tu tak orang lain, saya berpeluh dan ini kita ambil mudah ni. Itu tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih serius. Hadis ini, tuan-tuan, antara hadis-hadis yang digunakan oleh Syiah untuk memburukkan Sayyidatina Aisyah. Hadis ni, tuan-tuan, antara sekian hadis. Dia kata Aisyah ni, sebab mereka apa, tuan-tuan? Mereka sangat memandang hina Sayyidatina Aisyah. Kalau berat lagi, mereka kafirkan Sayyidatina Aisyah. Pada mereka, Sayyidatina Aisyah dia berpakat dengan ayah dia, dengan Sayyidina Umar, merebut hak kepimpinan daripada Sayyidina Ali. Itu dakwaan mereka lah. Jahat, tuan. Sepatutnya Sayyidina Nabi dah wasiat dah, tapi Sayyidatina Aisyah sembunyikan wasiat Nabi SAW. Jahat, tuan. Lalu dia bawa dalil-dalil dia, tak sikit orang termakan. Dia kata tengok, ni hadis dia. Sayyidatina Aisyah ni zaman Nabi ada, dia punya jahat, tuan. Ni dia lah duk rancang ni, duk sakit hati Nabi gini. Tuan-tuan, Allah, ni jahat, tuan. Jadi orang kita terpengaruh. Kita nak jawab macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah, kita tengok balik hadis. Kepada kamu di rumah, dalam rumah, dalam kalangan ataupun daripada ayat-ayat Allah, dan juga hikmah. Hikmah ni sunnah Nabi lah, perbuatan Nabi. Ini arahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para ummul mukminin. Mereka kena ingat dan sampaikan apa sahaja berlaku dalam rumah tangga, baik daripada ayat Quran yang turun dalam tu, mereka sampaikan. Begitu juga hikmah. Hikmah ni Imam Syafi'i mentafsirkan, kata hikmah dalam Al-Quran apabila digandingkan dengan Al-Quran, nur wal hikmah, hikmah itu merujuk sunnah Nabi SAW. Jadi isteri Nabi Sayyidatina Aisyah dia cerita apa saja yang berlaku dalam rumah tangga, tuntutan, tugas khas mereka. Tuan-tuan, jadi itu cara kita ahli sunnah faham hal ini. Tuan-tuan, saya sekadar itu saja. Tak ada soalan? Tak ada. Kita berhenti setakat ini. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan Allah panjang teruskan amat mengadakan kuliah ini untuk kita bertemu pada bulan hadapan, insya-Allah panjang umur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.